Malaysia memiliki keistimewaan yang berkait rapat dengan ciri-ciri latar belakang masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai etnik. Mereka saling berhubung dengan menggunakan bahasa Melayu yang diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dalam pertuturan harian sehingga membolehkan mereka bertutur dengan fasih. Keadaan ini menunjukkan masyarakat Malaysia dapat hidup bersatu walaupun mempunyai bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeza. Keadaan yang saling berhubungan antara individu dengan individu dan antara kelompok dengan kelompok yang lain dalam kehidupan harian mereka memang tidak dapat dielakkan. Hal ini didorong oleh keadaan saling bergantung untuk kelangsungan hidup kerana tidak ada individu mahupun kelompok yang sempurna membolehkan keupayaan dan kehendak naluri mereka dalam usaha untuk memenuhi keperluan hidup harian masing-masing. Tanpa disedari, perlakuan saling kebergantungan ini terus diulang dan dalam tempoh yang lama menzahirkan hubungan berbentuk kesepaduan dalam masyarakat, lebih-lebih lagi dalam masyarakat pelbagai etnik. Secara kebetulan, ketiga-tiga aspek tersebut memainkan peranan yang cukup penting dan memberikan impak yang besar sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik. Apabila Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963 sebagai sebuah negara berdaulat dengan identiti nasional yang tersendiri, penubuhan ini diikuti dengan pembentukan satu bangsa Malaysia yang saling menghormati antara satu sama lain dan memahami dalam kalangan rakyatnya yang berbeza latar belakang budaya, bahasa, agama dan keturunan. Kesemua kumpulan etnik yang sedia ada diberikan kebebasan untuk mengamalkan cara kehidupan masing-masing, termasuklah perkara yang berkaitan dengan warisan kebudayaan mereka, seperti dalam aspek makanan. Kepelbagaian makanan yang merupakan warisan pelbagai etnik yang terdapat di Malaysia pada hari ini sebenarnya telah turut sama menyumbang kepada keunikan masyarakatnya. Aspek kepelbagaian makanan memberikan ruang kepada pembentukan kesepaduan sosial yang mencerminkan latar belakang kehidupan masyarakat Malaysia yang bersifat pelbagai. Setiap kumpulan etnik memiliki warisan jenis makanan yang beraneka warna dan rasa serta memaparkan sejarah masakan yang menarik untuk diketahui, dipelajari dan seterusnya dimiliki bersama. Keadaan ini telah menjadikan Malaysia memiliki nilai aset yang sangat bernilai dari segi kepelbagaian makanan yang bukan sahaja menyumbang dalam proses mengeratkan ikatan perpaduan tetapi juga sebagai satu daripada produk yang menarik dalam industri pelancongan di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Nasi lemak yang pada suatu ketika dahulu hanya dinikmati di rumah, tetapi kini nasi lemak dapat diperoleh di tempat yang menjadi tumpuan ramai seperti di gerai makanan, restoran, malah di tempat makanan yang eksklusif. Dalam konteks kesepaduan sosial, sama ada disedari syurga makanan dengan bertemakan Malaysia Cuisines merupakan salah satu asas kepada penonjolan pelbagai jenis makanan merentas etnik yang turut membentuk identiti masyarakat Malaysia. Dalam promosi tersebut, nasi lemak adalah sebagai contoh merupakan sajian yang popular di Malaysia kerana keenakannya dan hidangan ini pula mudah untuk disediakan. Makanan daripada pelbagai jenis iaitu mi sup ikan, dim sum. Begitu juga dengan makanan misalnya rojak, capati, tose dan beberapa jenis makanan daripada kalangan etnik di Sabah dan Sarawak seperti umai, ambuyat dan linut dan ayam pansu. Makanan merupakan aspek yang penting dalam soal kehidupan manusia sejagat untuk memenuhi keperluan biologi dan sosiologi. Makanan berperanan menyatu padukan pelbagai etnik dalam sesebuah masyarakat dan sebaliknya, makanan juga dapat membahagikan individu kepada sesebuah kumpulan sosial tertentu dalam masyarakat. Penyatu paduan dan pembahagian tersebut bergantung kepada bentuk urang-urang sosial
sesuatu makanan mengikut fungsinya dalam masyarakat, khususnya masyarakat pelbagai etnik. Cara makan dan jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh individu atau kelompok masyarakat membentuk ruang sosial makanan kepada dua, iaitu ruang awam. Pembentukan kedua-dua ruang tersebut boleh memberikan kesan yang tidak sihat. Pertama, budaya akulturasi. Penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok daripada suatu kebudayaan lain yang berbeza. Budaya pinjam-meminjam dari budaya lain tanpa menghilangkan identiti kaum tersebut. Contohnya, masyarakat Melayu juga gemar makan makanan Cina dan India seperti chapati, thosai. Kedua, budaya akomodasi. Setiap kaum di negara kita saling hormat menghormati dan mengemalkan budaya masing-masing. Contohnya, Majlis Rumah Terbuka Raya Aidilfitri turut disebabkan juadah vegetarian dan kuih muih bagi masyarakat India yang tidak memakan daging seperti daging lembu. Sikap saling menghormati yang diamalkan dapat mengelakkan berlakunya perselisihan faham dengan budaya masing-masing. Ketiga, budaya asimilasi. Proses asimilasi berlaku apabila wujudnya interaksi yang erat antara ahli kumpulan etnik berbeza budaya bagi suatu tempoh yang lama. Contohnya, kuih bangkit yang dibuat daripada campuran tepung sagu dan bahan-bahan lain yang boleh dimakan bukan semasa hari raya sahaja, tetapi juga semasa Tahun Baru Cina. Kejayaan asimilasi umumnya bergantung kepada kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti. Keempat, budaya amalgamasi. Budaya ini terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya atau ras baru. Contohnya, masyarakat Cina berkahwin dengan masyarakat India. Mereka pasti akan memasak makanan yang pelbagai cita rasa mengikut kaum dan berfungsi masakan tersebut dalam kehidupan seharian. Hal ini berlaku sejak zaman Kesultanan Melaka lagi, iaitu perkahwinan antara Sultan Mahmud dan Puteri Hang Lipo. Secara tidak langsung, dapat mengeratkan lagi perpaduan antara kaum dan mengekalkan kesejahteraan kehidupan. Konsep masakan Melayu. Asal-usul masakan Melayu terdiri daripada masakan orang Melayu dari Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei. Dari segi sejarah, kaum Melayu ini mempunyai elemen-elemen dan asal-usul dari Sumatera, Jawa, Thailand, Sulawesi dan juga Polinesia. Di Selangor, kaum Melayu dahulu kala merupakan pahlawan Bugis dari Sulawesi dan bagi orang Melayu Negeri Sembilan menamakan diri mereka sebagai Minangkabau dari Sumatera. Di utara, Pahang, Pulau Pinang dan Perlis di mana pengaruh Aceh, Bugis dan Siam amat ketara. Bagi negeri Kelantan, Kedah dan sebahagian negeri Terengganu pula dipengaruhi oleh Thailand atau Siam. Di selatan iaitu Johor, terdapat beberapa penempatan kaum Jawa dan Bugis. Musim perayaan iaitu Hari Lebaran, Kendur Kendara, nasi tomato berserta lauk pauknya sentiasa menarik perhatian tetamu. Nasi tomato dihidang bersama ayam masak merah, dalca, ayam golek, percal dan lain-lain. Bagi orang Melayu Pantai Timur, iaitu Kelantan dan Terengganu, menghidangkan pelbagai juadah seperti nasi dagang, nasi berlauk, nasi minyak, ayam percik dan sebagainya. Negeri Perak pula berbangga dengan rendang tok dan gulai ikan sembilang tempoyak. Gulai lemak cili padi iaitu ayam, ikan dan daging pula dipelopori oleh orang Negeri Sembilan. Selain laukpauk, terdapat juga makanan ringan iaitu laksa Penang, laksa Johor, pesambur, mi siam dan lain-lain. Manisan kegemaran orang Melayu ialah jenis bubur dan kuih muih. Bubur kulit hitam, bubur kacang, pinggan pisang dan bubung cacar yang mengandungi keladi, keledek dan tepung gunting merupakan minuman ringan pula. Orang Melayu kita tidak akan lupa menghidangkan air sirap
Warisan terpenting Melaka dalam tradisi masakan Melayu terhasil daripada penglibatan aktifnya dalam perdagangan rempah serta keterbukaannya kepada bahan-bahan dan kaedah masakan yang diperkenalkan oleh orang luar seperti dari Arab, Parsi, Cina dan India. Melaka juga merupakan pemangkin kepada pembangunan juadah hari raya. Antara juadah utama disediakan oleh kaum Melayu untuk menyambut perayaan hari raya sama ada Aidilfitri atau Aidiladha ialah lemang, ketupat, pulut atau ketupat nasi. Ia merupakan makanan utama yang dimakan bersama rendang ataupun serunding. Kuih muih tradisional kaum Melayu. Selain itu, kaum Melayu juga menyediakan kuih muih tradisional seperti baulu, kuih karas, kuih siput, batang buruk dan sebagainya. Kaum Melayu juga menyajikan manisan. Konsep masakan Cina. Asal-usul masakan Cina. Hidangan kaum Cina kebiasaannya terdiri daripada dua atau lebih komponen utama, iaitu sumber karbohidrat atau kanji, dikenali sebagai zushi. Contohnya, mi nasi atau mantau, iaitu paru kukus. Hidangan ini sering dihidangkan bersama-sama dengan hidangan seperti sayur. Juadah Tahun Baru Cina. Antara juadah yang sering disaji yang menjadi tradisi kaum Cina di Malaysia ialah Yi Sang, yang merupakan campuran sayur-sayuran yang berbagai tekstur dan warna bagi melambangkan kemakmuran kepada mereka. Pada waktu malam sebelum Tahun Baru Cina, mereka akan mengadakan makan besar iaitu majlis makan malam keluarga dengan menyajikan pelbagai lauk pauk. Kuih muih turut disediakan antaranya kuih bakul dan kuih kapit. Yusheng atau Yisang ialah sejenis salad ikan mentah bergaya Cina. Hidangan ini direka di kawasan pantai selatan Cina seperti Chazhou dan Shantou kira-kira 1500 tahun dahulu ketika dinasti Song. Menurut legenda, seorang dewi Cina yang dikenali sebagai Nuwo memperbuat manusia daripada tanah dan lumpur pada hari ke-7 bulan pertama tahun baru. Sejak itu, hari ini dikenali sebagai hari lahir manusia. Hal ini adalah dipercayai bahawa kaum nelayan dan pelaut Cina Selatan pada zaman silam amat menghormati mitos ini. Pada masa kini, Yusheng dihidangkan dalam jamuan atau upacara keagamaan bukan sahaja untuk memperingati peristiwa itu, malah untuk memberi penghormatan kepada Nuwo. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, kebanyakan nelayan ini berhijrah ke negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura demi kehidupan yang lebih baik dan membawa bersama hidangan tradisi ini. Yi Sang dimulakan di Kuala Lumpur kira-kira pada awal 1990-an sebagai hidangannya disajikan hanya selepas Hari Tahun Baru Cina apabila restoran dibuka semula, dan restoran menyajikan hidangan ini sebagai pembuka selera untuk memupur tuah untuk tahun berikutnya. Lok-lok. Lok-lok merupakan makanan kaum Cina. Makanan ini masih dijajah dan menjadi kegemaran kaum Cina. Lok-lok ini dikenali dengan sate celup yang merupakan makanan ringan dari sayur-sayuran, daging dan makanan laut. Makanan ini bukan sahaja dipelopori oleh kaum Cina, tetapi diminati oleh semua rakyat Malaysia. Kedua, Mooncake Festival. Kuih bulan pula disajikan pada hari ke-15 bulan ke-8 kalender lunar sempena meraih Mooncake Festival. Kuih bulan juga merupakan salah satu juadah yang diterima ramai oleh rakyat Malaysia, malah ada kuih bulan yang halal. Asal-usul masakan India. Kaum India mula menabak kaki di Malaysia pada 2000 tahun yang lalu. Masakan India bercirikan pelbagai rempah, herba dan sayur-sayuran yang tumbuh di India sehingga tersebarnya amalan vegetarianism di kalangan masyarakatnya. Perdagangan rempah di antara Eropah dan India pada zaman penjelajahan Eropah telah memperkenalkan gaya masakan Eropah kepada India dan secara tidak langsung telah menambahkan ke pelbagai masakan India. Masakan India biasanya lebih banyak menghasilkan masakan seperti kari dengan menggunakan rempah ratus dan dimasak dengan menggunakan minyak sayur.
Kebanyakan makanan tradisional kaum India berasaskan rempah. Makanan tradisional untuk perayaan Deepavali kaum India. Antara makanan tradisional India ialah murukku, candi kelapa, ladu, dan bermacam-macam lagi. Makanan tradisi kaum India. Antara menu tradisi kaum India yang digemari rakyat Malaysia ialah roti canai, thosai, chapati, puri dan naan yang dimakan bersama kuah kari, kuah dal dan sambal tumis atau sambal kelapa, kari kepala ikan. Juadah tradisi negeri Sabah. Antara makanan tradisi yang menjadi kewajipan bagi orang Sabah adalah yang terakhir, juadah tradisi di negeri Sarawak. Antara makanan tradisi di negeri Sarawak adalah mi kolok, laksa Sarawak, kek lapis, ayam pansuk iaitu masak dalam bambu, ayam